Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami, dan rezekikan kepada kami kepahaman yang luas tentang agama-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ulama'il 'amilin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa diikhlaskan hati kami menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu semata-mata mencari keridhaan-Mu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan bertambah ketakwaan kita, bertambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajian tasawuf pada pagi ini insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, untuk kita sebagai orang salik ataupun orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah untuk kita meraih keredaan dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai salik ni tuan-tuan, kita kena usaha, sentiasa kita kena usaha untuk mengekalkan maqam ataupun untuk mengekalkan kedudukan kita, darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Maka sebab tu orang-orang yang mengikuti jalan-jalan tasawuf ini, dia mesti kena ada amalan-amalan khusus untuk diri dia tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita nak pastikan diri kita sebagai hamba Allah ni maintain ataupun istiqamah dengan asas yang kukuh, ataupun kita katakan dengan kedudukan yang kita mampu untuk istiqamah sepanjang masa. Itulah kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ni, seboleh-bolehnya setiap hari ni kita mesti kena ada satu amalan yang kita istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya nak sebut. Jadi Nabi SAW ni, Nabi ada bagi tahu kepada kita, kata Nabi, seorang mukmin itu hari ini adalah lebih baik daripada yang semalam tuan-tuan. Macam mana kita nak faham hadis ni tuan-tuan? Dan esok lebih baik daripada hari ni, dan begitulah seterusnya tuan-tuan ya. Bukan maknanya hari ni lebih buruk daripada semalam. Yang tu maknanya kedudukan kita dengan Allah tu sudah
sudah semakin tidak baik. Maknanya hari ni kita ada amal, esok kita kurang amal dan sebagainya. Kita tidak mahu begitu tuan-tuan ya. Kerana tu tuan-tuan, orang-orang yang berjalan kepada Allah ni, mereka memang ada amalan-amalan khusus yang mereka amalkan dan mereka istiqamah di atas amal tu. Apa tujuannya tuan-tuan? Supaya mereka ini, martabat mereka di sisi Allah ni, kedudukan mereka ni sentiasa maintain. Itu paling minimal mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita ni sebagai salik orang-orang yang nak menjadi kekasih ataupun untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, kita mesti usahakan suatu amalan yang kita boleh istiqamah di atas amal itu dan akan menjadikan kedudukan kita itu akan sentiasa tetap dengan Allah. Itulah kedudukan kita yang paling minimal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, istiqamah ni sangat penting tuan-tuan ya. Nanti saya akan syarahkan lagi tentang perkara ni tuan-tuan. Kita luaskan lagi perbahasannya tuan-tuan ya. Istiqamah ni sangat penting. Bahkan tuan-tuan, istiqamah ni perlu dicari ya. Bukan istiqamah ni benda tu dah hadir sendiri, tak tuan-tuan ya. Istiqamah ni kita kena bina. Kita sebagai orang-orang yang nak bawa hati kepada Allah ni, kita mesti ada tapak asas untuk kedudukan hati kita dengan Allah ni. Nak kena ada tapak asas dia. Maknanya kalau kita kata nak bina bangunan ni, konkret tanah asas tu nak kena ada sentiasa. Tak boleh kita abaikan asas ni tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita abaikan asas ni, nanti bangunan atas tu akan runtuh lah. Jadi asas ni nak kena maintain setiap hari. Begitu tuan-tuan ya. Dan istiqamah ni sangat-sangat penting. Bahkan istiqamah inilah tuan-tuan, apabila telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah menunjukkan seseorang itu sudah mendapat anugerah daripada Allah atas usaha amalnya selama ke hari ni ya. Tuan-tuan ya. Istiqamah ni bukan penting, bukan senang tuan-tuan. Dia adalah anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bermujahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya istiqamah ni lah sebagai tanda seseorang itu kekasih Allah. Sebab tu kata ulama tasawuf, para wali Allah, kata mereka apa tuan-tuan? Al-istiqamah. Al-istiqamah ni yakni ketetapan hati lah. Istiqamah ni maknanya kedudukan kita dengan Allah tu maintain lah. Kita kata tetap, tidak berubah-ubah. Jadi istiqamah tu kata ulama tasawuf, khairum min alfi karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamah. Sebab tidak ada guna banyak karamah kalau kita sendiri tak maintain ataupun tak istiqamah kita punya kedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita baik, esok kita tak baik. Hari ni kita buat solat sunat, esok kita tinggal solat sunat. Maknanya kedudukan kita tu tak maintain tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, istiqamah ni adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi SAW menyatakan kepada kita, sungguhnya Allah sangat suka kepada amal madama wa in qallana, yakni amal yang berterusan walaupun sedikit. Yang ni kita nak bahas sikit pada pagi ni. Yang ni orang-orang yang menjalani jalan-jalan tasawuf ini, dia mesti nak kena usaha, nak kena ada perkara ni ya. Selain daripada ilmu yang dipelajari, selain daripada guru yang ada membimbing diri dia, dia mesti kena ada amalan yang dia mesti istiqamah atas amal itu, supaya kedudukannya dengan Allah itulah kedudukan yang tetap, yang setiap hari maintain kedudukannya, makamnya di sisi Allah sebegitu tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan, untuk kita bina asas-asas amal atas diri kita masing-masing, yang ni tuan-tuan, perkara ni atas diri kita, atas kemampuan kita masing-masing lah tuan-tuan ya. Cuma untuk membina asas tapak untuk permulaan ni, saya boleh cadangkan kepada kita semua amalan apa yang kita nak mulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mulai pada hari ni tuan-tuan ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok wali-wali Allah ni, mereka ni mesti ada amalan zikir mereka ataupun dalam pengajian tasawuf ini tuan-tuan, kita panggil dia sebagai tarikat. Tarikat tuan-tuan ya. Dia sebenarnya tarikat ni tak boleh berpisah dengan tasawuf lah tuan-tuan ya. Maknanya tarikat itu di antara salah satu jalan ataupun di antara salah satu wasilah perantaraan untuk kita mendapat kedudukan ataupun untuk kita mendapat perjalanan kita yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Tarikat ni maksud tarikat kita jangan peliklah bunyi tarikat ni tuan-tuan ya. Tarikat ni sebenarnya suatu istilah sahaja. Sebenarnya tarikat ni tuan-tuan, maksud dia adalah zikir. Itu maksud tarikat. Tarikat maksudnya jalan tuan-tuan ya. Dan tarikat itu adalah susunan zikir. Jadi setiap susunan zikir yang kita amalkan, maka itu dipanggil tarikat. Itu dia sebenarnya. Tarikat ni bukanlah suatu perkara yang asing ke, ataupun suatu perkara yang kita setengah orang tarikat takut nak masuk.
tuan-tuan nak. Takut jadi itu, jadi ini dan sebagainya. Sebab kadang-kadang maksud tarikat ataupun kefahaman tentang tarikat tu kadang-kadang telah dikotorkan, telah diperkotak-katikkan sehingga ada orang takut nak masuk tarikat dan sebagainya. Dia bukan perlu masuk, tak masuk. Dari tarikat ni adalah susunan zikir. Jadi orang-orang yang beramal dengan zikir maksurat itu dipanggil tarikat maksurat. Tarikat ni jalan ataupun kita katakan susunan-susunan zikir yang telah disusun, maka susunan zikir itulah dipanggil jalan untuk kita dekat kepada Allah. Dan maksurat adalah antara contoh zikir yang telah disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna. Jadi maknanya orang-orang yang mengikuti jalan-jalan didikan daripada Syekh Hasan Al-Banna ni, ataupun kita kata gelar Ikhwanul Muslimin mereka memang mengamalkan zikir-zikir yang telah disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna tuan-tuan. Dan zikir yang telah disusun itu mestilah zikir-zikir yang diambil daripada hadis Nabi tuan-tuan. Bukan zikir-zikir yang direka, tak tentu pasal dan sebagainya, yang tu memang tidak ada faedah Yang ni kita nak cerita jalan dekat pada Allah Kemudian tuan-tuan, zikir lepas semayang tu tuan-tuan kita kan ada susunan zikir lepas semayang kan. Kita ada istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Kan ada susunan tu kan. Kemudian kita ada baca Fatihah, dan semua itu datangnya daripada Nabi SAW. Cuma ulama susun bagi kita mudah nak ikut step by stepnya kan. Lepas ni apa. Kemudian lepas habis Al-Fatihah baca ayat Al-Kursi. Kemudian habis itu kita akan baca amalan Rasul. Ada yang baca, ada yang tidak baca. Kemudian kita akan baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 kan. Dan diakhiri dengan doa. Jadi susunan tu semua dipanggil tarikat. Dan zikir pas semayang ni tuan-tuan, kalau kita nak untuk pengetahuan kita, zikir pas semayang tu disusun oleh Imam Al-Qushashi Nama imam tu Imam Qushashi Dia susun, tapi zikir-zikir tu datang daripada Nabi, bukan di merekanya tuan-tuan Maksudnya Nabi bagi tahu lepas semayang kita kena zikir yang ni, lepas semayang kita kena baca yang ni, adalah hadis-hadisnya. Maka Imam Qushashi ni susun. Jadi kita hari ni kita amalkan di Malaysia khasnya. Ataupun kita panggil zikir Madani tu. Sebab Imam Qushashi ni dia daripada negara Madinah sana, maka dia amalkan zikir ni di negara Madinah. Namanya Imam Qushashi. Jadi susunan zikir itu dipanggil tarikat. Jadi tuan jelas maksud faham hari ni apa maksud tarikat tuan-tuan Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, ada hadis Nabi kata apa? Nabi kata, apabila kamu mampu untuk menyusun zikir-zikir kamu, maka susunlah, kata Nabi. Jadi maknanya tuan-tuan, saya nak sebut, untuk kita istiqamahkan satu-satu amal kita di sisi Allah, yang itu atas diri masing-masing tuan-tuan Jadi di sini saya nak syorkan beberapa amalan yang maknanya kita kena usaha untuk istiqamahkan diri kita atas amal tersebut, supaya kedudukan kita tadi mampu maintain dengan Allah. Itulah kedudukan kita dengan Tuhan. Tidaklah kita nak jadi orang yang hari ni buat, esok tak buat, hari ni baik, esok tak baik. Jadi kita kedudukan orang beriman ni, dia adalah hari ni lebih baik daripada semalam, ataupun hari ni kedudukannya paling tidak pun sama macam semalam. Jadi sebab tu kita nak kena usaha atas istiqamah ni tuan-tuan Dan orang-orang yang telah dikurniakan oleh Allah istiqamah dan kemudahan di atas istiqamah itu, itulah tanda seseorang itu adalah kekasih-kekasih Allah tuan-tuan. Bukan senang nak ada istiqamah ni tuan-tuan Kalau kita tengok atuk nenek moyang kita ataupun opah-opah kita macam saya ni, opah saya masih ada umur 80 tuan-tuan Allahu Akbar Kita tengok bagaimana mereka ni cukup istiqamah dengan Allah Moyang saya ni memang setiap hari 3 pagi tu dah bangun dah dia. Dan dia mampu istiqamah macam tu setiap hari tuan-tuan. Dah biasa berpuluh-puluh tahun macam tu. Yang tu yang kita nak usahakan tuan-tuan Dan kita tengok mereka ni, orang tua-tua ni tuan-tuan maknanya bacaan Quran mereka tu, kalau opah saya tu Tabarakalladzi tu setiap hari tu dah biasa dah. Maksudnya ada surah-surah pilihan yang dibaca. Kemudian dia akan duduk atas tikar sejadah dia sampai waktu duha tu. Jadi itulah rutin dia. Dan dia mampu istiqamah dengan mudah. Sakit ke dia, duduk rumah anak dia ke. Sekarang ni dia tak apa sihat. Kadang-kadang pergi rumah anak yang tu, anak yang ni. Tapi benda tu berjalan. Ini istiqamah ni tuan-tuan Jadi maknanya kedudukan dia dengan Allah tu maintain macam tu tuan-tuan. Itu yang penting tuan-tuan Dan tuan-tuan kena tahu istiqamah ni sangat-sangat disukai oleh Allah. Bahkan itulah tanda orang-orang tu disayangi oleh Allah bila Allah permudahkan dia dengan istiqamah tuan-tuan Sebab tu ada satu doa tuan-tuan yang kita diajar untuk berdoa dengan doa tersebut tuan-tuan Jadi doa ni bunyinya mungkin kita biasa dengar Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah Allahumma jammilna bil afiyati
Ya Allah, cantikkanlah diri kami ini dengan sihat tubuh badan, afiah ni sihat, wassalamah dan kesejahteraan. Maksudnya diri kita, kehidupan kita ni, kita minta Allah beri kesejahteraan dan kesihatan. Sihat dan sejahtera. Ada orang sihat tapi tak sejahtera, tuan-tuan ya. Sihat tapi hati rusing kan, masalah banyak tu, tak apa nama tu, tak seronok jugalah, tuan-tuan. Ada orang sejahtera hidup tapi tak sihat pula. Kita dalam hidup kita ni nak dua lah. Sihat pun nak, afiah pun nak, dan kita nak kesejahteraan. Wassalamah wa haqiqana, dan ya Allah, tahqiqkan diri kami, benarkan diri kami ni bittaqwa wal istiqamah. Tahqiqkan diri kami ni maknanya hidupkan diri kami ni dengan takwa dan istiqamah atas takwa. Ni payah ni, tuan-tuan ya. Jadi istiqamah ni bukanlah suatu perkara yang tiba-tiba muncul je. Kita yang kena hidupkan istiqamah tu, dan kita yang nak kena usaha grab istiqamah amal itu, sehingga akhirnya Allah benar-benar mengudikan istiqamah atas amal itu. Tapi mula-mula kita kena usahakan. Sebab tu tuan-tuan, wali-wali Allah ni mereka bukan sekadar ada amalan-amalan sunat yang biasa ni, mereka ada amalan-amalan khusus untuk memastikan diri mereka itu maintain dengan Allah Subhanahu Wa Taala segi kedudukan, tuan-tuan ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok nabi-nabi ni mereka ada amalan-amalan wajib, yang mana kita tak wajib, mereka wajib. Kenapa? Itu kedudukan mereka. Jadi memang tak dapat tidak, nak tak nak, tuan-tuan, orang-orang yang nak ada kedudukan dengan Allah, mereka mesti ada amalan yang istiqamah dengan Allah. Bahkan lagi tinggi martabat seseorang di sisi Allah, sebenarnya lagi banyak amalan yang akan diwajibkan oleh Allah atas diri seseorang itu untuk memastikan diri dia lebih tinggi martabat daripada orang biasa, tuan-tuan ya. Maka wali-wali dia takkan sama, tuan-tuan, amalnya dengan kita orang awam ya. Macam nabi-nabi dia takkan sama. Sebab tu nabi ni tahajud dia wajib, tuan-tuan, supaya maknanya kedudukan dia sebagai nabi itu dari segi rohani dia, dari segi dia punya ingatan ataupun dari segi kebersihan jiwa dia lebih tinggi kebersihan itu daripada kita orang awam, orang biasa ni. Maka mereka ada amalan-amalan yang orang lain tak wajib, mereka diwajibkan supaya kedudukan mereka itu tinggi, itu sentiasa tinggi pada makom itu. Maka tak bolehlah seorang wali ataupun seorang nabi itu hanya sekadar sembahyang 5 waktu kemudian tak ada amalan lain. Tak adalah, tuan-tuan, tak boleh gitu. Baik tuan-tuan, saya nak syorkan pada pagi ni supaya kita kena faham, dalam keadaan kita berjalan kepada Allah ni, kita nak kena ada juga amalan-amalan khas yang kita istiqamah dengan amal ni, tuan-tuan, dan kita cuba maintain sampai mati, insya-Allah, tuan-tuan ya. Yang mana yang saya sebut dengan tuan-tuan tadi, yang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sangat kasih dengan amal yang tuan-tuan buat, istiqamah walau sedikit. Yang ni tanda-tanda orang-orang itu nak menjaga hubungannya dengan Allah, maka dia akan bina hubungan ini dengan Tuhan. Baik tuan-tuan ya. Ini asasnya, tuan-tuan, asasnya. Kita belajar perlahan, tuan-tuan. Saya pun cuba usaha nak dapatkan amalan ni supaya istiqamah dengan diri saya, dan kita semua sama-sama amalkan, tuan-tuan ya. Jadi kadang-kadang tak capai tak apa. Yang penting matlamat kita tu fokus kepada perkara tu, ada dalam kita punya matlamat hidup ni, ada nak kejar perkara ni. Gagal tak apa, kita bangkit balik, bangun balik, sehingga Allah kurniakan kita ketetapan atas amal-amal yang kita usahakan ni, tuan-tuan. Baik, yang pertama, tuan-tuan, saya nak sebut istiqamahkan hubungan kita dengan Allah. Pertama, sembahyang kita 5 waktu ni, cuba kita ajar diri kita untuk kita maintain, jaga hubungan kita dengan Allah, sembahyang di awal waktu. Itu pertama, tuan-tuan. Sebagai ahli tasawuf, sebagai ahli-ahli orang yang dekat diri pada Allah, nombor satu, asasnya sembahyang itu cuba maintain untuk kekalkan. Bila masuk waktu je, kita solat. Masuk waktu je solat. Supaya itulah kedudukan kita dalam solat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau tak usul perkara ni, tuan-tuan, kita macam kalau kita tak nampak ataupun kita tak ada matlamat dalam perkara ni, kita jadi tak kisah. Itu yang hari ni nak sembahyang zuhur pukul 2, esok nak pukul 3, lusa nak pukul 1 balik, jadi tak istiqamah lah. Maksudnya semalam ataupun hari ni sembahyang zuhurnya awal waktu bagus, esok dah pukul 3 dah melayan benda lain, dunia dan sebagainya, lewat sembahyang zuhur. Jadi situ makom kita sudah berubah dengan Allah. Yang ni yang kita nak istiqamah ni, supaya kita ada satu kedudukan dengan Allah yang kita maintain. Itulah kedudukan kita paling minima. Sebagai ahli tasawuf, nak kena ada asas ni, tuan-tuan ya. Dan percayalah, tuan-tuan, setiap amal ibadat yang kita usahakan istiqamah amal itu dengan Allah, kita akan ada kelebihan-kelebihan khas yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita dengan amalan-amalan yang kita telah khaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan tu kalau kita kira, tuan-tuan, nak sembahyang ni
memanglah tak wajib di awal waktu, tuan-tuan. Dia cuma disebut dalam hukum fiqh itu disebut sebagai semayang yang afdal, semayang yang ikhtiar, tuan-tuan ya. Waktu pilihan, waktu afdal. Dia bukan suatu perkara yang wajib, tapi kita sebagai hamba Allah ni yang nak jaga hubungan dengan Allah ni, kadang-kadang kita terpaksa mewajibkan perkara tu untuk diri kita. Bukan hukum tu wajib dah. Kerana kita nak paksa diri kita dan kita nak cuba kekalkan pandangan Allah tu, Allah kasih dengan kita tu, jadi kita nak kena wajibkan diri kita. Biar orang lain tak kisah pun. Tapi kita ni nak cuba maintainkan, inilah kedudukan aku dengan Allah, aku nak maintain yang ni. Aku tahu Allah ni suka dengan amalan-amalan yang aku lakukan, istiqamah Allah suka. So Allah tak suka hari ni pukul 1, esok pukul 3, lusa pukul 2. Yang tu kita tak maintain. Maksudnya kita tak maintain tu Allah tak suka. Allah suka walaupun sedikit tapi maintain kedudukan kita. Dan sudah pasti tuan-tuan ni pahala bagi orang yang sembahyang di awal waktu, di pertengahan waktu tak sama. Sebab tu kata Nabi SAW, ni kata Nabi nah, Nabi beritahu orang-orang yang solat di awal waktu, kata Nabi, dia ada 2 hadis lah tuan-tuan ni. Satu hadisnya kata Nabi SAW, bila ditanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah SAW, apa amal yang paling afdal, yang paling baik untuk aku lakukan kepada Allah, tuan-tuan ya. Jadi Nabi ni hadis dia, kalau kita tengok banyak Nabi sebut tentang amal yang paling baik. Tapi mengikut kepada persoalan seseorang. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Kenapa bila sahabat ditanya apa amalan yang paling baik, Nabi jawab tentang solat. Ada sahabat ditanya, Nabi jawab sedekah. Nabi jawab buat baik pada mak ayah dan sebagainya. Sebab Nabi jawab sesuai dengan kehidupan sahabat itu. Ada sahabat kadang-kadang Nabi nampak dia ni semayang suka lewat, maka Nabi sebutlah sebaik-baik amal itu di awal waktu, tuan-tuan ya. Tapi ala kulli halnya, semua yang Nabi sebut tu semua yang terbaik lah. Semua yang terbaik untuk kita amalkan dalam kehidupan. Tentang solat ni tuan-tuan, kata Nabi, ayyul a'mali afdal, wahai Nabi, apa amalan yang paling afdal? Kata Nabi, as-salatu, solat fi awwali waqtiha, solat di awal waktunya, tuan-tuan. Dan saya nak sebut, kata Nabi SAW, tuan-tuan ni, solat di awal waktu ini mendapat keredaan Allah. Adapun solat di akhir waktu ataupun di pertengahan waktu, kata Nabi, hanya mendapat maghfirah, pengampunan. Ini beza, kita kata dari segi kedudukan Allah memberi kita tu lain. Kalau orang yang solat di awal waktu, Nabi kata dia mendapat keredaan. Redha ni apa tuan-tuan? Allah redha, Allah suka, Allah sayang. Itu orang sembahyang di awal waktu. Tapi kalau kita solat di pertengahan waktu, tak dapat redha, dapat pengampunan. Maksudnya orang yang melewat-lewatkan sembahyang, tak kisahlah, walaupun suruhan Allah sudah datang, dia buat kerja itu, dia buat kerja ini, dia melambat-lambatkan solat ni tanpa ada keuzuran ataupun tanpa ada perkara yang perlu untuk dia lewatkan sembahyang tu. Maknanya sembahyang lewatkan tu memanglah tidak berdosa, tuan-tuan, tapi hukumnya kalau sengaja-ngaja melewat-lewatkan, membesarkan perkara lain, makruh. Sebab kita membelakangkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di makruh, tuan-tuan ya. Jadi Nabi kata orang solat di pertengahan waktu ni kalau dengan sengaja, Nabi kata hanya mendapat maghfirah, pengampunan. Ialah dia semayang, Allah ampunlah dosa dia, tuan-tuan, sebab dia semayang kan. Kalau tak semayang tu memang terus berdosa. Ni dia semayang, jadi mendapatlah pengampunan daripada Allah, tidaklah berdosa. Tapi atas nama Allah nak redha, tak ada lah, sebab dia semayang tu lewat dah, tuan-tuan kita. Baik, jadi tuan-tuan, istiqamahkan amal kita pada hari ini sebagai orang-orang yang mengikuti jalan tasawuf ini. Pertama, istiqamahkan semayang di awal waktu. Mulai hari ni, bina tapak asas ni. Dan minta pada Allah, ya Allah, aku nak kekalkan amalan ni. Bila kita balik esok kepada Allah, tuan-tuan, inilah amalan-amalan yang kita boleh persembahkan kepada Allah. Dan kita boleh tunjukkan kepada Allah, inilah kesungguhan kita sebagai hamba. Ini amalan-amalan yang kita persembahkan kepada Allah, yang kita jaga amal ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru sikit, tuan-tuan. Ini baru satu hal. Banyak lagi 2-3 perkara yang kita akan sebut, tuan-tuan. Baik. Yang pertama yang tu, tuan-tuan ya. Ajar semayang di awal waktu, tuan-tuan ya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, saya nak sebut, bila kita dah mampu istiqamah dengan semayang di awal waktu, dan dia akan ada kelebihan-kelebihan yang khusus Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tuan-tuan ya. Dan sesungguhnya, tuan-tuan, saya nak syorkan, tuan-tuan ya, lepas habis semayang, tuan-tuan, kita jangan tinggalkan zikir lepas semayang. Itu zikir asas. Supaya kalau kita kata markah kita dengan Allah ni, tuan-tuan, nak sebagai hamba ni setiap hari katalah 10,000, kita boleh maintain 10,000 punya pahala kita. Maksudnya kedudukan kita dengan Allah ni maintain 10,000. Tu minima. Itu yang saya nak sebut dengan tuan-tuan pada pagi ni. Kita katakan bina istiqamah tu, kita nak bina amalan kita ni dan kedudukan kita ni dan markah kita. Maksudnya itulah kedudukan kita di sisi Allah, memang setinggi itulah kedudukan kita di sisi Allah yang kita wajibkan atas diri kita, tuan-tuan ya. Perkara yang kedua, tuan-tuan ya, yang kita nak cuba istiqamahkan ialah zikir lepas semayang tu, tuan-tuan ya. Mulai pada hari ni, tuan-tuan, zikir lepas semayang ni paling minima yang kita nak buat ialah istighfar 3 kali tu,
la ilaha illallah 3 kali kan, kemudian Allahumma ajirna minan nar tu 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian al-Fatihah, ayatul kursi, tuan-tuan ni ayatul kursi, dan subhanallah 33 sampai Allah akbar 33, dan diakhiri dengan doa. Itu zikir lepas sembahyang paling minimal. Jangan hari ni baca banyak ni, esok baca Fatihah saja, ada masa-masa langsung tak baca. Kadang-kadang ada masa-masa bagi salam terus doa. Mana amalan kita yang kita nak istiqamah dengan Allah? Yang ni kita katakan tak boleh. Tuan-tuan ni sebagai orang yang nak dekat diri pada Allah, dia kena ada usaha amalan yang dia maintain macam tu, amalan ni tuan-tuan ya. Dan bila kita dah biasa dengan amalan ni tuan-tuan, lama-lama kita tak sedar hati tau. Macam kalau kita habis sembahyang ni, kita nak bangun, kita rasa macam sebu hati, berat. Aku ni biasa lepas sembahyang ni aku kena zikir ni. Tuan-tuan ya. Kita nak sampai perasaan kita rasa bersalah bila kita tak buat baik dengan Allah. Maksudnya perasaan kita ni bukan sekadar rasa bersalah bila buat dosa, bahkan rasa rugi, rasa bersalah bila kita tinggalkan amalan kebaikan yang kita dah biasa dengan Allah. Bahkan kita rasa macam ada satu kekosongan bila kita tinggalkan amalan-amalan yang kita dah biasa istiqamah dengan Allah. Ni tanda orang beriman tuan-tuan ya. Orang-orang beriman ni tanda ni bila dia buat dosa dia akan rasa bersalah dengan Tuhan, dan bila dia luput satu kebaikan pun dia akan rasa bersalah dengan Allah, ataupun dia akan rasa jiwa dia rugi dengan kebaikan yang terlepas begitu sahaja, ataupun dia akan rasa jiwanya kosong. Ini orang beriman. Orang beriman ni bukan sekadar buat dosa je dia rasa takut dengan Tuhan, bahkan luput kebaikan pun dia rasa, dia ada perasaan rasa rugi dengan Tuhan. Tak adalah maknanya bila dia tak buat amalan kebaikan ni dia rasa tak kisah je kan tuan-tuan. Dia rasa biasa je tuan-tuan. Ni jiwa tak hidup lagi, ni hati yang masih mati. Orang-orang yang hatinya hidup itu tuan-tuan, melihat maksiat pun dia takut ditinggalkan, melihat kebaikan pun dia bekerja-kerja dengan kebaikan-kebaikan tersebut tuan-tuan ni. Tuan-tuan macam sekalian, saya duk tengok dalam komen-komen tuan-tuan ni, macam bila mana saya dah berkuliah ni, saya tak sempat lah nak tengok. Kadang-kadang bila dah habis kuliah ni, kadang-kadang saya tengok balik, adalah tengok komen-komen tuan-tuan ni. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada tuan-tuan yang ada kadang-kadang tulis not tentang kuliah-kuliah ni kan. Tak kira lah kuliah saya ke, kuliah Ustaz Salam ke, kuliah mana-mana pun ya, Ustaz Amka ke, Syekh Zainal Asri ke. Saya tengok dekat komen-komen bawah ni tuan-tuan rajin juga tulis not yang apa, yang ringkas-ringkas tu lah. Maknanya kata-kata yang tuan-tuan dengar daripada penceramah ni, tuan-tuan buat satu not tu kan. Saya nak syorkan supaya not tu tuan-tuan kumpulkan ya. Jangan biarkan dalam komen ni saja, bagus dah tuan-tuan ya. Dan sebenarnya bila tuan-tuan boleh tulis not tu bagus ni, sebab perkara tu sebenarnya lebih menjadikan orang yang mengikuti kuliah ni, dia akan lebih nampak di mana highlight kuliah ni. Maksudnya nampak di mana penekanan datang apa yang Ustaz sampaikan kan. Ustaz sampaikan contohnya tentang ingat pada Allah ke, maknanya bila dibaca highlight tu nampak, oh maknanya itu lebih memberikan hati tu lebih nampak tumpuan tu dekat mana, perbicaraan tu di mana. Jadi bagus, saya ucapkan perkara tu bagus ya. Dan perkara tu juga sebenarnya membantu untuk saling menyebarkan kebaikan. Itu membantu dengan agama Allah lah untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi saya nak syorkan tuan-tuan yang dah tulis tu bagus. Kalau boleh jangan maknanya ditinggalkan perkara tu dalam ruang komen saja. Komen tulis juga, siapa-siapa yang nak menulis tu tak ada masalah tuan-tuan. Dan nota-nota kuliah yang tuan-tuan tulis tu ambil juga, copy juga, masuk dalam wall Facebook supaya perkara tu lebih tersebar. Dan tuan-tuan niat dengan niat yang baik ya. Ya Allah, aku menulis ni ya Allah supaya ini ganjaran pahala untuk aku, dan sebanyak mana orang yang baca perkara ni ya Allah, maka sebanyak itulah orang yang akan mendapat kebaikan daripada penulisan aku ni. Maksudnya ini antara salah satu usaha aku untuk menolong agamamu ya Allah ya. Selain daripada tuan-tuan sharekan kuliah yang ada ni secara online ni, tuan-tuan nak sharekan ni pun membantu agama Allah juga. Menulis not kuliah tu pun satu-satu perkara penting itu, di highlightkan perkara tu, itu pun juga membantu agama Allah. Kalau tuan-tuan mampu tulis banyak, maka post dalam wall tu nanti, tulislah 2-3 perkara yang tuan-tuan mampu tulis dalam komen ni, masuk dalam wall 2-3 perkara penting itu, dan boleh sharekan. Kuliah subuh pada hari ni contohnya gitulah, kuliah maghrib pada hari ni disampaikan, ataupun tak perlu tulis begitu pun tak apa. Kalau nak tulis pun tak apa juga tuan-tuan ya. Dan tulis apa yang tuan-tuan dapat 2-3 perkara tu, supaya perkara tu lebih panjang manfaatnya. Jangan manfaatnya hanya terpatri di sini saja, tapi kita boleh sharekan dalam Facebook kita manfaatkan kebaikan ni, pahala kita dah. Dan kita boleh sharekan juga dalam grup-grup WhatsApp kita dan sebagainya. Itu antara sumbangan-sumbangan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan baik. Baik, kita sambung balik tentang istiqamah atas amal tadi tuan-tuan ya. Jadi maknanya itu sekurang-kurang zikir yang kita kena amalkan lepas daripada sembahyang tuan-tuan. Itu perkara yang kedua. Tuan-tuan usahalah insya-Allah pengalaman saya lah, tentang pengalaman saya.
Bila kita buat perkara begini tuan-tuan ni, kita memang rasa banyak perkara yang Allah beri dalam kehidupan kita, kemudahan hidup, Allah berikan pertolongannya cepat dan sebagainya. Bila kita ada suatu amalan yang kita istiqamah dengan Allah, amalan-amalan tersebut tuan-tuan ni. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang ni tuan-tuan, kita tengok murah rezeki dia tuan-tuan. Kena macam mana hidup dia ni, kita tengok rezeki ni macam air je tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu, dia mesti ada satu amalan-amalan yang dia istiqamah dengan Allah yang kita tak tahu. Dia mesti ada satu amal dia tuan-tuan ya. Kelebihan-kelebihan di dekat mana yang datang daripada Allah tu, mungkin ada suatu perkara yang dibuat dengan Allah dan dia istiqamah atas amal tu. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan ni, istiqamah atas amal ni penting kerana dia sangat-sangat disukai oleh Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kelebihan-kelebihan untuk kehidupan dunia akhirat kita ni dengan amalan yang istiqamah tadi tuan-tuan ya. Ada orang murah rezeki, ada orang otaknya pandai, bijak, cerdik dan sebagainya. Ada amalan-amalan istiqamah yang dia sedang lakukan kepada Allah, sehingga Allah memberikan dia satu kelebihan yang tak ada pada orang lain tuan-tuan ya. Itu kena ada istiqamah tuan-tuan ya. Sebab setiap amal ni dia ada cahaya dia tuan-tuan ya. Dia ada kelebihan-kelebihan khas sebenarnya. Jadi kelebihan tu kita nak ambil, kita kena istiqamah. Macam tuan-tuan dok makan ubat juga tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak maintain sihat kan? Bolehkah hari ni kita, kalau kita contoh makan apa, saya tak ada suplemen ni tuan-tuan, saya tak biasalah suplemen ni tuan-tuan ni. Mungkin ada orang makan habatus sauda ke, madu ke tuan-tuan tak? Hasil madu tu bila kita dapat? Hasil habatus sauda yang kita duk makan tu tuan-tuan, kita dapat bila? Bila kita istiqamah atas perkara tu, baru kita nampak hasilnya. Maksudnya bila kita rajin makan, kita akan nampak hasil badan kita sihat, kita tak mudah sakit. Belah mana lah kita istiqamah? Bila badan kita dah biasa dengan benda tu. Tapi kalau kita beli habatus sauda ke, madu ke, beli berbotol-botol, hari ni makan, esok tak makan tuan-tuan tak? Ataupun hari ni amalkan, minggu depan pula baru buat, jadi hasil tak ada lah tuan-tuan. Nak jadikan perkara tu benar-benar bermanfaat jauh sekali. Sebab kita tak istiqamah atas perkara tersebut tuan-tuan ya. Jadi sama juga dengan makanan jasmani kita. Hasil makanan yang kita duk makan, suplemen-suplemen ni, dia akan terhasil bila kita istiqamah. Begitu juga dengan orang yang sakit tuan-tuan tak? Orang yang sakit ni kalau dia demam ke, dia batuk ke, kalau dia rajin makan ubat, maka batuk tu semakin hilang dan akhirnya dia akan sembuh. Tapi kalau batuk hari ni makan, esok tak makan, esok tak jaga, memang makan balik, sakit tak sembuh lah, lambat nak sembuh tuan-tuan. Sebab kesan ubat tu maknanya kita jarang nak makan tuan-tuan. Maka kalau macam kita orang yang bergeluman dengan dosa dan sebagainya tuan-tuan, dosa payah nak pergi sebab tak ada amalan istiqamah yang kita boleh gunakan untuk melawan dosa. Kalau kita ada sakit tadi, batuk dan sebagainya, kita tak ada ubat yang kita makan untuk lawan batuk tu. Jadi hari ni kita makan, esok kita tak makan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang yang kena COVID ni tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan orang kena COVID ni, tengok bagaimana doktor jaga mereka setiap hari, setiap saat. Nak bagi maintain ubat tu masuk sehingga virus tu keluar daripada badan kita. Jadi tuan-tuan, kita ni dunia banyak kan, dosa banyak, nafsu banyak. Kita nak kena ada satu amal ibadat yang khas yang kita maintain, akhirnya nafsu akan pergi dalam kehidupan kita. Akhirnya cinta kita kepada dunia ni semakin hilang. Bila kita ada satu amalan, suplemen, ibadat yang kita istiqamah maintain, kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penting istiqamah ni tuan-tuan ya. Bahkan tuan-tuan, kalau kita ni mengaji banyak mana, kita mengaji banyak mana ilmu tuan-tuan nak ikut kuliah yang ni, ikut kuliah ni. Contohlah tuan-tuan, nak ikut kuliah ni bukan tak baik, baik sangat-sangat. Bahkan hidup kita ni kalau banyak habis dengan ilmu tu satu perkara yang sangat terpuji di sisi Allah. Bahkan kita di kalangan orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia inginkan kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan sibukkan dia dengan majlis ilmu. Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa inginkan kebaikan yang banyak atas diri seseorang, Allah akan beri dia faham tentang agama. Kalau Allah nak kita jadi baik di sisi Allah, Allah akan sibukkan kita dengan pengajian-pengajian ilmu-ilmu agama ni supaya kita semakin banyak tahu tentang agama Allah ini, maka luruslah kehidupan kita dengan Allah tuan-tuan. Saya nak sebut, kita walau banyak mana ilmu yang kita belajar, kan kita dengan kuliah yang ni kan, maksudnya pukul 9 kan ada kuliah, tapi diri kita sendiri dengan Allah tak ada amalan yang kita istiqamah dengan Tuhan tuan-tuan, itu belum ada apa-apa nilai di sisi Allah. Kita baru ada ilmu, tapi kedudukan kita dengan Allah belum ada. Sebab tu tuan-tuan, ilmu ni dia sekadar maknanya kefahaman kita ataupun sekadar pengetahuan kita. Tapi yang paling penting adalah praktikal hidup kita tu. Maksudnya apa yang kita hayati dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Maksudnya ilmu banyak tapi istiqamah amal tak ada.
Maknanya zikir pun tak ada, semayang pun tak kisah, awal waktu, akhir waktu. Jadi kedudukan kita tak ada di sisi Allah. Ilmu banyak pun, yang tu belum menentukan apa-apa kebaikan kita di sisi Allah. Maksudnya ilmu kena tuntut, dan yang paling penting ada amalan-amalan yang kita mampu istiqamah dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya dalam kita menuntut ilmu ni, kita nak ambil manfaat-manfaat ilmu untuk kita tambahkan lagi istiqamah kita sebagai hamba di sisi Allah. Kalau kita sebelum ni, mungkin kalau berkaitan dengan akhlak, tuan-tuan nak akhlak dengan mak ayah kita kurang ke, ataupun kita mungkin dari segi harta, mungkin ada masalah bakhil dalam diri kita. Kita menuntut ilmu, kita belajar tentang keburukan bakhil, tentang kebaikan sifat pemurah, tuan-tuan nak, dan tentang kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifat mahmudah. Tujuan kita belajar tu untuk kita ambil sifat tu untuk kita istiqamahkan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya ilmu ni tujuannya untuk menambahkan lagi ketetapan hati kita, ataupun menambahkan lagi istiqamahnya kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, yang penting ilmu bukannya banyak kita belajar, tapi tak ada ibadat yang kita istiqamah dalam kehidupan kita. Yang tu maksudnya masih kosong. Yang penting adalah kita ni ada benda nilai yang kita boleh jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya usahakan juga. Perkara yang kedua adalah zikir lepas sembahyang itu sebagai zikir yang kita takkan tinggalkan, dan itulah kedudukan kita dengan Allah. Setiap hari Allah memandang kita, ada zikir, ada sembahyang di awal waktu, itulah kedudukan kita yang kita persembahkan kepada Allah. Baik tuan-tuan, yang ketiga, ni asasnya tuan-tuan saya nak sebut. Yang ketiga, kita usahakan minimal jaga kehidupan kita untuk solat sunat, tuan-tuan ya, untuk solat sunat rawatib dipanggil. Solat sunat rawatib ni adalah solat sunat sebelum ataupun selepas daripada sembahyang fardu kita. Dia ada 10 lah. Yang 10 waktu ini adalah 10 yang muakkad. Sangat-sangat dituntut di sisi Allah, tuan-tuan ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh ya, tadi yang kita buat tadi. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Itu dah 6 ya. Kemudian 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi ada 10 rakaat ni, maintainkan yang ni pula, tuan-tuan ya. Jadi saya rasa tuan-tuan, ini cukuplah 3 asas ni dulu. Kita belajar maintain sungguh-sungguh untuk kita kekalkan kedudukan kita dan istiqamahkan amal ni kepada Allah, tuan-tuan ya. Jadi jaga semayang di awal waktu, jaga zikir lepas semayang, kekalkan setiap kali semayang zikir aku sekurang-kurangnya yang ni lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tambah tu afdal, tapi minimal yang ni. Kemudian yang ketiga, jaga semayang sunat rawatib kita 10 rakaat ni, maintainkan. InsyaAllah kalau tuan-tuan mampu yang ni pun, dah cukup power dah, tuan-tuan. InsyaAllah dah cukup power dah. Dah cukup kuat dah diri kita ni untuk syaitan ni semakin lemah dengan kedudukan kita ni. Bila kita ada suplemen maintain rohani kita, makan minum rohani kita ni maintain macam ni, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan dah biasa dengan 3 perkara ni, dan Allah dah kurniakan istiqamah tu atas tuan-tuan, sampai tuan-tuan tak boleh tinggal dah. Dah biasa dah dengan perkara ni, biasa buat sepanjang hari, tuan-tuan nak. Sepanjang tahun, 2, 3 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Dah nampak dah hasil-hasilnya dalam kehidupan tuan-tuan ya. Tambah pula. Tuan-tuan tambah pula. Belajar pula istiqamah sembahyang sunat duha pula. Setiap hari, tetap waktu 10.30, mesti sembahyang sunat duha. 10.30, sembahyang sunat duha. Cuba tambah lagi kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi 3 ni asas lah yang saya sebutkan dengan tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan rasa nak tambah lagi, rasa dah sedap dengan Tuhan, tambah sembahyang sunat duha pula, tuan-tuan. Satu lagi perkara lah, tuan-tuan, yang saya rasa tak boleh tinggal jugalah, tuan-tuan ni. Saya terlupa nak sebut. Quran, tuan-tuan ni. Quran ni tak boleh tinggal, tuan-tuan, tak boleh. Jadi satu lagi perkara ni, kalau boleh usahakan baca Quran, tuan-tuan. Istiqamahkan, nak senang, setiap kali lepas semayang, tuan-tuan nak ambil Quran, baca dalam kedudukan kita tengah semayang tu, atas tiga sejadah tu. Kalau di masjid lah, tuan-tuan nak. Semuka, lepas semayang semuka. Maknanya Quran tak boleh tinggal dalam kehidupan kita, tuan-tuan ya. Yang ni suplemen, antara suplemen ataupun suplemen rohani kita, tuan-tuan ya. Yang antara yang paling terbaik untuk rohani kita ni hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ni. Mungkin hari ni kita kata, ustaz saya payah nak lawan syaitan ni, ustaz. Mata saya payah nak tunduk, tuan-tuan. Ataupun saya ni ada masalah suka marah. Marah ni saya payah nak kawal, tuan-tuan. Mungkin perkara-perkara ni kita susah nak handle, tuan-tuan. Tentang sifat marah kita ataupun tentang mata kita yang payah nak meninggalkan. Tengok benda bukan, sebab kita tak ada suplemen khas untuk lawan perkara ni, tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah bila tuan-tuan amalkan perkara ni, maknanya amalan-amalan ibadat yang saya sebutkan dengan tuan-tuan tadi, yang tu pun sudah cukup kuat dah sebenarnya untuk menjadi kekuatan untuk tuan-tuan semakin mudah meninggalkan perkara yang Allah murka, dan semakin mudah untuk syaitan ini tuan-tuan lawan dia, nafsu kita,
untuk kita didik dia untuk menjadi nafsu-nafsu yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi Quran ni kalau boleh minima baca 5 muka sehari, tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita boleh tetapkan lepas isyak 5 muka pun boleh, ataupun kalau kita rasa mungkin nak buat 5 muka lepas solat isyak tu kan mungkin banyak sangat ke, cuba amalkan lepas sembahyang semuka begitulah, tuan-tuan ya. Kemudian tuan-tuan tambahlah amal-amal ibadat yang lain. Bila mana tuan-tuan dah rasa istiqamah atas amal-amal itu, tuan-tuan tambah lagi, tuan-tuan ya. Dengan sembahyang solat duha rasa dah boleh pula, istiqamahkan pula dengan Isnin Khamis puasa dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi setiap kali tuan-tuan tambah ibadat ni, tuan-tuan niat dalam diri tuan-tuan, ya Allah, aku nak tambah satu lagi amal aku denganmu, ya Allah, kurniakan aku istiqamah perkara ni di sisimu, ya Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu seseorang itu tinggi tak tinggi maqam di sisi Allah melihat sebanyak mana amal ketaatan yang diistiqamah dengan Tuhan, tuan-tuan ya. Sebab tu gini, tuan-tuan, dia kalau ada orang yang hari ni rajin, esok tak rajin, yang tu tak ada apa-apa kedudukan lagi. Yang tu belum ada kedudukan di sisi Allah. Sebab hari ni dia bagus dengan Tuhan, esok dia berlubang-lubang dengan Tuhan, so tak ada kedudukan lah, tuan-tuan ya. Dia orang yang sudah ada kedudukan ni, orang yang sudah maintain berada di sisi Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, maknanya orang ni, tuan-tuan, keadaan kita manusia ni tak sama. Sebab tu ada ayat Qurannya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, apa kata Allah, tuan-tuan, ni ayat Quran ya. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah. Ini ayat ni, kenapa Allah kata ada paling mulia, tuan-tuan? Maksudnya di situ ada perbezaan. Sebab tu ada yang mulia, ada yang lagi mulia, ada yang paling mulia, ada yang sangat-sangat mulia. Maksudnya kedudukan kita tak sama. Jadi Allah kata yang paling mulia, lagi apa, tuan-tuan? Atqakum. Orang yang paling bertakwa. Apa maksud bertakwa di sini? Takwa ni kata ulama ialah secara asasnya, tuan-tuan, takwa itu ialah imtithalu kullu awamirillah wajtinabu kullu nawahihi, kata ulama. Takwa ni, asas dapat takwa ialah melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Baik, segala perintah Allah ni banyak tak, tuan-tuan? Banyak, khasnya sunat lah, tuan-tuan tak? Maka orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling banyak menunaikan perintah Allah dan orang yang memang istiqamah meninggalkan segala larangan Allah. Dia larangan ni tak boleh kita kata siapa paling banyak meninggalkan larangan. Larangan memang kena tinggal, tuan-tuan. Tak boleh aku ni adalah orang yang meninggalkan larangannya ni. Larangan ni sahaja. Larangan ni aku buat juga, tak boleh, tuan-tuan. Larangan memang kena tinggal semua, tuan-tuan. Cuma yang kita nak kena banyakkan ni adalah perkara-perkara sunat. Jadi sebab tu ayat ni Allah kata paling mulia. Kenapa ada Allah sebut paling mulia? Kerana kedudukan kita ni tak sama. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak takwanya kepada Allah. Apa maksud paling banyak takwanya? Paling banyak ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Maka sebab tu, tuan-tuan, kedudukan kita ni, seseorang itu lagi tinggi maqamnya di sisi Allah bila mana lagi banyak amal-amal ibadat yang diistiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tak sama keadaan-keadaan kita, tuan-tuan ya. Maka sebab tu kalau kita tengok nabi-nabi ni, wali-wali ni, tuan-tuan, mereka amalan mereka banyak dan mereka istiqamah di atas amal itu untuk memastikan kedudukan mereka maintain dengan Allah sebagai wali. Inilah maqam kedudukan mereka, tuan-tuan. Yang saya sebut dengan tuan-tuan ni asas, tuan-tuan ya. Macam kalau guru kita Syekh Abdullah, tuan-tuan ya, sampai ke hari ni lah sembahyang sunat tu satu cerita lah, asas saya sebut dengan tuan-tuan tu perkara biasalah bagi diri dia. Sampai ke hari ni sembahyang dia punya puasa Nabi Daud ni, sampai hari ni dia dah tak boleh tinggal. Dia dah biasa sangat. Sebab tu kalau saya pergi Terengganu jumpa dengan Syekh ni, ada hari kita kena tahulah hari ni kalau dia puasa, esok dia tak puasa. Sebab Syekh Abdullah ni dia biasa puasa Nabi Daud ni dah 3, 4, 5 tahun lama dah, tuan-tuan ya. Jadi dah istiqamah dah perkara tu. Itu kedudukan mereka, tuan-tuan ya. Maksudnya bila mereka ni orang-orang dekat pada Allah, mereka mesti ada amalan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau ada orang mendakwa dia ni wali Allah dan sebagainya, tuan-tuan, tengok amal dia. Banyak mana kebaikan dia dengan Allah, banyak mana hubungannya dengan Allah atas amal ni. Kalau kita kata orang wali-wali Allah tengok amalnya, tak nampak zikirnya, tak nampak amal dari segi zahirnya dengan Allah tak nampak, maka di situ maknanya mungkin sekadar pengakuan, mungkin ada tipu dan sebagainya. So, kita nak tengok kekasih Allah ni, tengok dari segi hubungannya dengan Allah ni, apa ibadat yang diistiqamah dengan Tuhan, tuan-tuan ya. Kalau macam Syekh Abdullah tu, itulah. Dan dia amal Rabbi ghfirli warhamni wajburni selepas asal 100 kali. Dia sebutlah kepada kita anak-anak murid ni supaya kita boleh buat amalan dalam kehidupan kita. Dan sekarang ni Syekh tambah lagi amalan dia,
Qul a'udzu birabbil falaq lepas asar 40 kali dibaca tuan-tuan ni. Kita kadang-kadang tak mampu nak ikutlah tuan-tuan ni. Tapi orang yang macam ni kadang-kadang dia dah asyik dengan Tuhan tuan-tuan. Tuan-tuan pun mungkin ada yang dah biasa dengan amal-amalan ni. Kita dah mula asyik dengan Allah ni, kita tak kisah amal banyak mana pun, kita dah tak kisah dah. Sebab kita nampak amal-amal itulah yang mengekalkan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sekadar itulah mungkin perkongsian kita pada pagi ni tuan-tuan ni. Apa yang saya nak sebut dalam kesimpulan kita pada hari ni tuan-tuan, kita mesti bina istiqamah tu atas kehidupan kita. Sebab istiqamah ni tak ada dengan sendiri. Tuan-tuan kena bina perkara tu nah. Kalau hari ni ustaz saya tak mampu buat 10 rakaat sunat rawatib tadi kan, ada je solat sunat yang saya tertinggal. Jangan putus asa. Buat lagi sampai Allah berikan kita istiqamah atas amal itu, sampai Allah benar-benar izinkan kepada kita tak tinggal dah 10 rakaat solat sunat rawatib tu kan. Ustaz hari ni saya buat, esok saya tak buat, tak apa. Yang penting matlamat kita tu jelas dan kita sentiasa mengejar matlamat tersebut tuan-tuan ni. Bahkan kalau esok tuan-tuan dah biasa istiqamah atas amal-amal yang tuan-tuan buat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tertinggal sembahyang sunat rawatib ni boleh qada, tak ada masalah. Tapi syarat dah istiqamah lah. Tuan-tuan tak, macam Nabi pun ada masa-masa Nabi tertinggal juga sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni tuan-tuan ni. Bahkan ada yang Nabi sembahyang sunat qabliyah ni, qabliyah subuh, lepas subuh ada Nabi melakukan perkara tu sebab ada suatu keuzuran ke dan sebagainya. Nabi tak sempat nak buat sebelum subuh, Nabi buat lepas subuh. Ada juga Nabi sembahyang sunat qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur, antara dua saya tak ingat. Tuan-tuan ni antara dua perkara tu, sebelum zuhur ataupun lepas zuhur. Rasanya sebelum zuhur. Nabi tak sempat nak buat kerana melayan tetamu. Ada tetamu datang, Nabi berdialog dan sebagainya. Akhirnya Nabi tertinggal. Nabi qada sembahyang sunat rawatib itu pada ketika waktu asar. Jadi saya nak sebutkan tuan, sembahyang sunat rawatib boleh qada. Boleh qada bila mana kita memang istiqamah. Dan Nabi, sebab apa Nabi qada? Nabi qada sebab pentingnya kedudukan perkara itu dari segi martabat kenabian. Maksudnya, kalau kita tinggalkan, dah tinggal 8 rakaat. Contoh dah 2 rakaat ditinggalkan. So dah rompong dah. Perak panggil rompong. Dah berlubang dah satu kedudukan kita dengan Allah, dah berlubang dah satu tuan-tuan ya. Jadi kesimpulannya saya nak sebut dengan tuan-tuan pada pagi ni, inilah nilai kehambaan yang paling penting yang kita nak kena bina dengan Allah. Sebanyak mana ilmu kita pelajari adalah sebanyak mana kita mampu istiqamah dengan Allah. Itu yang paling penting. Ilmu banyak tapi amal tak ada. Yang tu kita kadang-kadang risau, tertipu daya tuan-tuan ya. Yang paling penting adalah walaupun ilmu tu sedikit, bukan nak suruh cari ilmu sedikit dah. Maksudnya ilmu sedikit tetapi amal kita dengan Allah tu banyak. Istiqamah kita dengan Allah tu banyak tuan-tuan ya. Sekadar itulah. Kalau tuan-tuan mampu untuk istiqamah sembahyang sunat tahajud pula, belajar perlahan buat sunat-sunat witir. Sunat-sunat witir jangan tinggalkan. Begitulah tuan-tuan ya. Maksudnya lagi banyak kita boleh istiqamah dengan Allah, lagi tinggilah kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Esok dah biasa cuba amalkan pula zikir Allah 1000 kali sehari pula. Lepas subuh Allah 1000 kali kan. Esok dah boleh istiqamah pula, amalkan pula zikir-zikir yang kita boleh tambah lagi tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan boleh susun masing-masing, susun lah. Aku nak selawat, ustaz saya nak selawat. Tadi saya dengar kuliah ustaz kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim, memberatkan timbangan, saya nak tambah amal ni. Tambahlah. Tuan-tuan buatlah, kata Nabi, kalau kamu mampu susun zikir hubungan kamu dengan Allah, susunlah kata Nabi. Tuan-tuan, maksudnya kita tengok diri kita masing-masing, kita nakkan kebaikan untuk diri kita masing-masing. Masing-masing lah, binalah kejayaan untuk diri masing-masing, dunia dan akhirat. Kalau kita boleh bina kejayaan dunia kan, macam mana kita nak bina tentang kita punya pangkat di tempat kerja kita nakkan perform kita punya tempat kerja, nak bagi maintain bagus, dipandang oleh bos supaya kita dapat markah yang tinggi. Kita macam-macam perkara kita boleh fikirkan tentang hubungan kita dengan Allah juga tuan-tuan, kita kena fikirkan. Maksudnya masing-masing maknanya menilai perkara ini untuk kesejahteraan kita sendirilah, diri kita masing-masing, dunia dan akhirat kita insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita ya, untuk kita menetapkan hati kita dengan Tuhan dan semakin bertambahlah kerabaan Allah dalam kehidupan kita sebagai hamba ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dunia akhirat tuan-tuan insya-Allah. Kita sambung kuliah kita mengenai dengan pengajian tauhid pada malam ini insya-Allah. Lepas maghrib kita akan sambung tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan kalau saya nyampaikan kuliah. Mudah-mudahan perkara yang saya rasa berat sebenarnya untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, Allah permudahkan insya-Allah, dan kita dapat menghayatinya dalam kehidupan kita, yakni tentang istiqamah, dan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, semakin bertambahlah istiqamah kita atas amal, semakin banyaklah amal yang kita mampu lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.